Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kal'ada sanabda bi qira'atil ba'dul faqarat min kitab Ta'lim al-Muta'allim bi tarikh at-ta'allum alladhi katabahu Imam Burhanul Islam atau Burhanuddin Az-Zarnuji. Qala Syekhul Muallif adamallahu an-naf'a bihi wa bikum fid daraini amin. Wa yanbaghi alla yakuna li talibil ilmi fatratun fa innaha afatuhu. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullahu ta'ala yaqul innama fuqtu ala syurakai bi anni lam taqa' lil fatra fi tahsil. Wa kana yuhki an Syekhul Islam al-Isbijabi أنه وقع له في زمان تحصيله وتعلمه فترة 12 سنة بانقلاب الملك فخرج مع شريكه في المناظرة إلى حيث يمكنهما الاستمرار في طلب العلم وظل يدرسانه معا 12 سنة فصار شريكه شيخ الإسلام للشافعيين وكان هو شافعيا وكان أستاذنا شيخ القاضي الإمام فخر الإسلام قادحان يقول ينبغي للمتفقه أن يحفظ كتابا واحدا من كتب الفقه دائما ليتيسر له حفظ ما يسمع من الفقه. Apa yang dimaksudkan daripada pembacaan tadi ialah kalau kita masih ingat lama, dah lama kita tak dapat berjumpa, tak dapat membaca daripada kitab ini. Sebelum ni Mudir berhenti pada fakrah di mana diceritakan tentang seorang ulama mazhab Hanafi yang bernama Abu Yusuf, di mana beliau ini bila belajar, beliau akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Sehingga kan orang di sekelilingnya tak nampak yang beliau ini orangnya tengah dalam kepayahan atau rasa penat dan sebagainya. Jadi bila belajar pada suatu hari, kalau masih ingat lagi sebelum ni Mudir ada katakan bahawa dalam kitab ini dinyatakan pada suatu hari itu dia berjidal, berbincang tentang ilmu. Sampai orang ingat, mereka semua ingat beliau ini kuat. Sedangkan iparnya mengetahui bahawa Imam Abu Yusuf dah tak makan ataupun berada dalam keadaan kelaparan selama 5 hari. Ini satu benda yang kita nak kena belajar. Sebab apa? Kita ini satu hari sebelum Ramadan. Nanti kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, adalah nanti kita rasa penat, kita rasa lapar, kita rasa tak nak belajar betul-betul. Perkara ini perlu kita elakkan. Dalam kita menuntut ilmu, adab menuntut ilmu, hendaklah tidak ada perasaan penat, kalut, bingung. Ini semua mesti dikeluarkan daripada kepala kita supaya kita dapat fokus ketika menuntut ilmu. Sebahagian para pelajar, anda nak ingatkan supaya pagi ni kan muka semua mesti nak kena segar. Every day bangun nak kena senyum. Nak kena tunjukkan yang kita ini bersedia untuk belajar. Jangan jadikan keadaan seperti dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan pagi, jadikan sebab untuk tidak berasa dalam keadaan segar. Kalau tak ada rasa segar, nanti kita nak dapat ilmu susah. Okay? Jadi disebutkan juga tadi yang dibacakan bahawa sebagai seorang pelajar, penuntut ilmu jangan sesekali berada dalam keadaan lemah, berada dalam keadaan malas, kerana ini merupakan satu balak, merupakan satu perkara yang akan menghalang daripada menuntut ilmu. Disebutkan lagi bahawa Syekhul Islam Burhanuddin pernah berkata, kenapa beliau ini belajar dapat mengalahkan teman-temannya atau dapat menunjukkan prestasi yang baik kerana dia tidak pernah rasa malas, penat, kalut ketika mendapatkan ilmu. Ini semangat yang perlu ada dalam setiap diri penuntut ilmu. Dan kita sekarang ni berada di rumah, bukan di hadapan guru. Jadi nak dapat ilmu tu kena sendiri, nak kena usaha. Jangan tunggu orang, jangan tunggu guru tu tegur, jangan tunggu mak kat sebelah nak kena ada, bapak kat sebelah nak kena ada baru nak menuntut ilmu. Tapi kita sendiri adakan semangat untuk menuntut ilmu dalam diri kita. Okay. Kemudian diteruskan lagi dengan cerita Syekh Al-Asbijabi yang pernah beliau ini menuntut ilmu. Bila menuntut ilmu dia kasih tumpuan sepenuhnya selama 12 tahun.
Kemudian ada berlaku pergolakan politik, ada berlaku inqilab, berlaku perubahan kuasa pada zaman tersebut sehingga beliau kena keluar. Ini yang menunjukkan keadaan kita bukan sebab untuk kita tidak boleh menuntut ilmu. Macam sekarang ini, kalau kita kemarin belajar kat sekolah, duduk dalam kelas, sekarang ini kita kena keluar belajar kat rumah. Kemudian tak nak dijadikan sebagai alasan untuk kata, oh sebab saya belajar kat rumah lah, sebab tu saya tak boleh dapat bagus macam saya kat sekolah. Tak boleh. Kerana kita yang kena berusaha. Guru hanya berikan seberapa persen sahaja. Tapi lebih banyak bila menuntut ilmu adalah diri kita. Jadi talabul ilm mestilah nak menonjolkan semangat itu dalam diri dia. Bagi yang kecil-kecil tu, kena jangan malam-malam kat rumah. Kalau guru kasih tugas, kena buat sendiri. Jangan tunggu mak buatkan. Jangan tunggu bapak balik kerja baru nak submit. Semua kan dah belajar macam mana nak masukkan dalam iTunes You kan. Jadi mesti berikan tumpuan bila menuntut ilmu tadi. Ini ditunjukkan bagaimana seorang yang rajin menuntut ilmu selama 12 tahun, bila keadaan berubah, dia keluar. Dia keluar untuk apa? Dia keluar cari jalan untuk menuntut ilmu lagi. Lalu dia bertemu dengan seorang teman yang mana mereka ini terus belajar selama 12 tahun lagi. Sehingga kan kedua-dua mereka menjadi Syekhul Islam. Apa tu Syekhul Islam? Syekhul Islam ni dia punya martabat dah tinggi daripada sudut ilmu. Dia boleh keluarkan fatwa. Ini martabat yang disebutkan. Mereka ini menjadi Syekhul Islam dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan temannya juga merupakan salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Jadi untuk mendapatkan ilmu kita kena berusaha, kita kena sendiri dan kita kena ada teman. Berteman juga perlu. Kenapa? Dengan adanya teman kita boleh berbincang, kita boleh bagi semangat satu sama lain. Jadi zaman sekarang, keadaan sekarang ini kita tak berjumpa dengan teman kita, tapi kita ada teknologi. Kita ada Zoom, kita ada iTunes You di mana kita boleh juga meneruskan pembelajaran kita. Kita kena senantiasa bersyukur walau apa pun keadaan yang kita hadapi. Jangan kita asyik nak mengeluh dengan keadaan yang sedang kita hadapi ini, tetapi kita ambil peluang ini untuk mencari peluang sebab ulama-ulama terdahulu mereka tak boleh cara A, dia cuba cara B. Tak boleh cara B, dia cuba cara C. Mereka tak pernah mengalah. Jadi antunnah semua ini adalah penuntut-penuntut ilmu. Guru-guru antunnah, asatiza, ustazat semua bersungguh-sungguh siapkan. Bukan senang tau nak siapkan pelajaran online ni. Mereka mengorbankan masa, mereka juga nak kena jaga ahli keluarga, anak-anak pun mereka dikeliling mereka, tapi mereka bersungguh-sungguh siapkan apa yang mereka mampu untuk dapat terus menyampaikan ilmu kepada antunnah. Jadi bulan Ramadan ini doakan guru-guru, moga-moga mereka terus kuat, dapat terus menyumbangkan ilmu. Semoga mereka tidak diberikan cabaran-cabaran yang berat, insya-Allah. Dan yang terakhir disebutkan di sini bahawa dipesan oleh Al-Qadi Al-Imam Fakhrul Islam Qadi Khan mengatakan bahawa orang yang nak menuntut ilmu fikih terutamanya, nak pandai dalam bidang fikih, hendaklah dia ada satu kitab yang dia hafal. Jadi bila kita bincang-bincang, kita boleh rujuk balik kat kitab yang kita tahu. Satu kitab yang kita kena betul-betul menguasai supaya ia menjadi rujukan bila-bila timbul masalah-masalah fikih. Maka dengan itu kita dah selesai satu lagi fasal daripada kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Sebenar kita ni besok insya-Allah menyambut bulan Ramadan yang mulia. Kemudian sama-sama nak ingatkan supaya kita sama-sama berusaha menjadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik. Ramadan tahun ini memang banyak berbeza. Malam ni insya-Allah kita akan mulakan solat tarawih. Sama-sama ajak ahli keluarga untuk sama-sama kita menunaikannya di rumah. Kita tak dapat pergi ke masjid, jangan kita katakan bahawa tak dapat pergi masjid maka tak boleh sembahyang tarawih. Boleh. Sembahyang tarawih adalah salah satu cara untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Maka hidupkanlah masa untuk kita sepanjang bulan Ramadan ini dengan baik. Banyakkan baca Al-Quran, banyakkan mengaji kitab-kitab, buku-buku sekolah. Jangan kita mengeluh banyak sangat. Jangan tidur banyak sangat. Ni kadang-kadang kat rumah ni kita kuat nak tertidur. Sikit-sikit rasa penat nak tidur. Bulan Ramadan lagilah dia rasa macam cepat-cepat nak tidur. Kurangkan tidur. Ada orang yang mungkin sayang ni dia cakap dengan mudir, kata tidur ni sebenarnya
banyak masa kita hilang sebab kita tidur. Jadi bulan Ramadan ini masanya untuk kita kurangkan kita punya tidur. Kita bangun pada waktu malam, kita ikut macam para ulama yang membahagikan malamnya kepada 3 untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk berehat. Rehat pun penting. Jadi perlu untuk sama-sama kita memberikan hak badan kita. Rehat sebentar. Ada dalam satu kitab pun dia pernah baca, saintis kata oksigen yang paling baik, tak tahu nanti guru-guru sains boleh tolong explain lagi dikeluarkan pada sekitar 3 jam sebelum matahari terbit. Maksudnya dalam Islam ini kita disuruh bangun tahajud pada waktu itu. Dan ini terbukti. Kalau semua pernah baca sejarah pasal Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Konstantinopel, beliau ini tak pernah tinggalkan solat tahajud. Pernah satu keadaan tu di mana ketika dia dah buka negara Konstantinopel atau Turki yang mana ketika dia nak pilih imam, untuk jadi imam solat Jumaat di Masjid Hagia Sophia. Dia nak pilih orang yang terbaik. Sebab apa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan bahawa kota Konstantinopel akan dibuka oleh seorang pemimpin yang hebat dengan tentera yang hebat. Jadi tenteranya ni hebat. Macam mana nak tahu tenteranya hebat? Dia panggil semua tenteranya, bangun. Dia tanya, siapakah di antara kamu yang pernah meninggalkan solat fardu? Tak ada satu orang pun duduk. Maknanya dia punya tentera tak pernah tinggalkan solat. Masya Allah. Kemudian dia tanya soalan yang kedua, siapakah di antara kamu yang daripada sejak akhir balik tidak pernah meninggalkan solat fardu dan tidak pernah meninggalkan solat rawatib? Separuh daripada tenteranya duduk. Maknanya ada di antara mereka yang kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Ini sepanjang hidup sepanjang hidup. Kemudian dia tanya lagi, okey, dah tinggal separuh. Siapakah di antara kamu yang tak pernah daripada sejak balik tidak pernah tinggalkan solat fardu, tidak pernah tinggalkan solat rawatib dan tidak pernah tinggalkan qiyamul lail atau solat tahajud? Semua duduk, dia seorang aja tak duduk. Menunjukkan kehebatan seorang pemimpin itu kerana bukan hanya kebijaksanaan dia dalam melaksanakan strategi-strategi, bukan hanya kekuatan tubuh badannya, tapi kekuatan ibadahnya pada waktu malam. Bila kita buat solat tahajud, ini bulan Ramadan, bulan latihan. Bangun malam, awal sikit, jangan bangun untuk sahur aja. Bangun sedikit awal untuk sama-sama melakukan solat tahajud. Lepas kita dah tarawih, lepas kita witir, kita sambung dengan tahajud. Insya-Allah ini adalah sesuatu yang kita kena buat sebagai satu mujahadah. Dan kalau kita tengok peperangan pertama dalam Islam, perang Badar, orang Islam menang walaupun pada ketika itu dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi tak ada alasan untuk para pelajar talibul ilm pada bulan Ramadan untuk bermalas-malasan. Hendaklah kita senantiasa meningkatkan kekuatan badan kita. Macam mana nak tingkatkan itu? Dengan banyak ibadah, banyak baca Al-Quran. Jadi kita sama-sama bulan Ramadan ini buka Al-Quran banyak-banyak. Kemudian nak cabar semua para pelajar. Siapa yang paling banyak boleh baca Al-Quran, insya-Allah kita akan cuba cek siapa yang boleh baca Al-Quran paling banyak, insya-Allah akan diberikan sesuatu hadiah untuk mereka. Tapi itu bukan matlamat utama sebab Allah janjikan hadiah yang lebih besar kepada mereka yang beribadah pada bulan Ramadan ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita kekuatan, terus memberikan kita peluang untuk beribadah pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Walaupun keadaan kita berbeza, kita mungkin berjauhan dengan manusia yang lain, maka kita dekat dengan keluarga kita, kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah moga-moga ianya memberikan faedah kepada semua. Dengan itu murid akhiri dengan ucapan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak untuk tahun 1441 insya-Allah Hijriah. Insya-Allah kalau ada peluang minggu depan kita sambung tausiah dan membaca kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.